وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير يا كريم. اللهم يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Yang saya muliakan Tuan Pengurusi Barisan Ahli Jawatan Kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, ustaz-ustaz, para alim ulama, para awliya illah salihin, khususnya tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah, dan alhamdulillah dapat sama-sama kita berada dalam satu majlis muzakarah, perkongsian ilmu, insya-Allah sama-sama kita berbincang untuk sama-sama kita nak mencari ma'rifatullah, khusus dalam bab akidah. Tuan jiran, bab akidah tauhid ni, nak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan lebih dekat lagi, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan usaha kita nak kenal Allah, belajar akidah tauhid, Allah campakkan ma'rifatullah dalam hati kita, dan Allah naikkan, upgradekan iman kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya-Allah kita nak sambung dalil baqa kan, dalil baqa. Sifat yang ketiga lah, dalil baqa. Kata tuan kitab Syekh Ahmad Zain Al-Fatani rahimahullah, qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa bi ulumi masyayikhina fid darin, amin ya rabbal alamin. Dan ini sifat ketiga, kan ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita refresh sikit, kan. Sifat pertama, wujud Allah Subhanahu wa taala, hukumnya wajib bagi Allah. Wujud ada. Lawan dia tak ada lah. Lawan dia tak wujud, tak ada. Dan hukum tak ada tu mustahil. Tu wajib kita kena tahu kan. Dalil yang kita nak pegang, apa bukti kata Allah ni wujud? Alam ni. Tu pegang kan, alam ni. Kenapa? Sebab alam ini tak boleh nak jadi dengan sendiri, mesti ada pencipta dia, kan. Tak boleh nak jadi sendiri, mesti ada pencipta dia. Nampak depan mata kita lah tuan je kan, alam ni mesti ada yang menciptakan dia. Jadi alam dengan urusan takbir, susunan, peraturannya kan, yang Allah Subhanahu wa taala cipta ni, mesti ada pencipta dia. Siapa pencipta dia? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bagi tahu Allah. Kan? Boleh. Tu tanda Allah wujud. Yang kedua, sedia hidam, sedia kala. Hukum dia apa? Wajib. Apa maksud wajib? Mesti, pada akal kita mesti sedia kala Allah. Macam juga tadi, wajib wujud, mesti wujud. Akal tak boleh terima kalau tak wujud ataupun tak sedia.
hukum dia. Lawan dia apa? Lawan sedia kala baharu. Kan? Lawan dia baharu. Hukum apa baharu tu? Mustahil. Mustahil dulu. Buat pertama kali ni kita ambil mustahil dulu. Hukum dia mustahil. Dalil dia apa? Dalil kalau nak ambil yang mudah, kita kata gitu kan, pusing je. Pusing je, dalil akal. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala tu tak sedia, maka dia akan jadi baru. Baru ni sifat makhluk kita lah. Apa sifat baru? Sebelum ni tak ada. Adanya sebelum ni tak ada. Dan bila ada permulaan dia. Dan adanya sekarang akan tidak ada. Tu sifat baru. Tu haji kan. Boleh ingat tu, kena ingat. Kena ingat tu. Kena tahu. Wajib tahu. Sebab apa? Sebab kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti lepas ni nak pergi sifat mukhalafah ni, lagilah kena tahu sifat baharu tu apa. Kita nak tahu yang Allah Subhanahu Wa Taala ni tak sama dengan makhluk. Sifat tu kita kena kenal sungguh kita ni siapa. Baru kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala tak sama dengan kita lah, dengan makhluk. Boleh kan tu haji? Boleh, sifat baru. Jadi kalaulah baru, jadi macam kita lah. Kalau jadi macam kita, tak boleh jadi Tuhan. Tu dalil fikir dia, akal, kidam. Tu yang senang lah kan, yang senang kita ambil. Kalau yang susah tu, yang dau, berpusing, tasasul, apa semua tu, yang tu tak apa, kita simpan dulu. Tu aja kan, kita simpan dulu. Nanti insya-Allah sampai masa kita dah habis lalui semua tu, nanti kita akan nampak insya-Allah lah. Kita akan nampak. Pegang yang tu dulu kan. Mesti sedia kala, hukum dia wajib mesti. Dalil dia apa? Dalil pusing je. Dalil akal pusing. Kalau tak sedia kala mesti baru. Kalau baru jadi macam makhluk. Kalau makhluk tak boleh jadi Tuhan ya. Boleh tak je? Sebab orang makhluk ni, yang baru ni mesti ada yang menciptakan dia ataupun yang membaharukan dia. Dan Tuhan tak boleh macam tu. Kan kalau ada orang yang membaharukan dia, kalau ada orang yang menciptakan dia, bukan Tuhan lah tu. Boleh? Pegang situ. Dua dah pegang akidah. Dah pegang dua kan. Ikat kemah sungguh, balik fikir sungguh, untuk kita bina keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, baqa, kekal. Hukum apa? Wajib juga. Wajib kan? Wajib bagi akal. Apa maksud wajib? Bagi Allah itu kekal ada. Allah, maksud dia akal tak boleh nak terima kalau Allah tak kekal. Tu maksud wajib kan. Akal tak boleh terima juga kalau Allah ni tak kekal, akan binasa kan. Logik pun logik akal pun kalau binasa, macam mana Tuhan boleh binasa kan? Tu boleh. Tak ada maksudnya ketiadaan kesudahan bagi wujud, kekal selama-lamanya. Lawan dia binasa, fana kan, binasa. Apa hukum binasa tu? Mustahil. Mustahil apa? Mustahil maksudnya akal tak boleh terima adanya sifat tu. Akal tak boleh terima kalau binasa. Tu masuk mustahil. Boleh tuan je kan? Kalau wajib tadi, akal tak boleh terima kalau tak kekal yang tadi. Pusing-pusing gitu je lah. Boleh kan? Ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tu baqa. Dalil dia. Dalil ni, nak masuk dalil ni. Kita dah tahu dah. Wujud, kidam, baqa. Dah wujud dah dua. Kan? Akidah semua campur 50. 50 kan. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus, 41. Kita sebut hari tu kan. Yang rasul, para rasul, 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 harus, 9. 41 campur 9, 50. 50 kita kena tahu, wajib kena tahu. Kalau orang mengabaikannya berdosa lah. Sebab tuntutan dia fardhu ain. Sekarang ni wujud dah tahu, hukum dah tahu, dalil dah tahu tadi kan. Dah dua. Wujud lawan dia Adam, dah dua. Kidam lawan dia baharu kan, sedia kala.
Dah 2, 4. Dan Baqarah lawan dia binasa. Dah 6. Ada 44 lagi. Tuan Haji, 44 lagi insya-Allah. Dan dalil Baqarah. Dan dalil Baqarah tu kan. Penggal yang ke berapa? 1, 2, yang ketiga lah daripada atas muka surat. Muka surat 15. 15 tadi. 15 tak nampak. Dan dalil Baqarah. Apa maksud dalil? Samalah, sama yang dulu. Dalil tu iaitu dalil yang dipikirkan dengan akal, yang menunjukkan atas mesti sungguh Allah Subhanahu Wa Taala tu bersifat dengan kekal. Tu maksud dalil. Boleh Tuan Haji? Ni dalil akal dulu. Dalil akal. Kan? Bila dah akal tu dah kemah, dah faham sungguh, dah boleh terima sungguh, lepas tu baru ikat dengan dalil nakli lah, dalil ayat Quran. Dan dalil yang dipikir dengan akal tadi untuk menunjukkan yang mesti sungguh Allah Subhanahu Wa Taala tu kekal, adanya Allah Ta'ala itu bahawasanya jika ada ia Allah Subhanahu Wa Taala tu binasa. Samalah cara dia. Nampak dah kan flow dia. Dalil tu nampak flow cara dia. Bila nak ambil dalil akal, dia akan pusing. Sebab akal nak fikir kan, pusing. Kalau tak macam ni, boleh tak jadi macam ni? Tu masuk dalil akal. Kan, kalau wujud tadi, kalaulah Allah tak wujud, boleh tak? Kan, kalaulah Allah tak sedia kala, boleh tak? Soalannya begitu, boleh. Cara para ulama letak kan. Yang ni pun sama. Kalau ada Allah Subhanahu Wa Taala tu binasa, katalah pada akal kita letak takdirnya, fardu takdir bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala nanti tak akan kekal. Kenapa wajib ke kena kekal Allah ni Subhanahu Wa Taala kan? Yang tu kita dah iktikad pegang sungguh. Cuma sekarang ni kita nak buktikan yang Allah Subhanahu Wa Taala mesti sungguh kena kekal. Tu maksud dalil akal. Boleh tanya kan? Kita nak bukti ya. Nak bukti macam mana? Pusing dulu. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala tu binasa, tak kekal, nascaya apa akan jadi? Nascaya adalah ia tu Allah Subhanahu Wa Taala baru. Sama je cara flow dia, cara dalil akal dia. Jadi baru. Kan? Bila baru boleh jadi baru. Sebab dulu kenapa jadi baru? Kerana tiap-tiap yang binasa itu harus adanya ia dan tiadanya. Boleh. Tadi kekal kan? Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala tu binasa, dia akan jadi sifat baru. Sebab apa? Sebab sifat baru macam tadilah kita sebutkan. Sebelum ni tak ada, sekarang ni ada. Sebelum ni tak ada, diciptakan, sekarang ada. Dan bila ada permulaan dia. Permulaan dia dicipta. Dan ada ni akan binasa. Tu sifat baharu. Baharu ni makhluk lah kan? Tu sifat baharu makhluk. Akan binasa, akan mati. Kalau kita ni, manusia ni akan mati, akan binasa. Semua sifat baru tu, ciri-ciri khusus bagi benda baru, benda makhluk. Jadi kalau tak kekal, jadi barulah. Kan? Jadi baru. Bila baru akan binasa. Bila binasa akan jadi baru. Bila baru, tiap-tiap yang binasa, huraian dulu. Kerana tiap-tiap yang binasa itu harus adanya dan tiadanya. Perkara yang binasa ataupun yang baru tadi, hukum dia harus. Harus. Kita ni hukum apa?
wujud kita. Harus. Kan? Harus. Sebab apa harus? Sebabnya makhluk kita macam kita ni harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala nak buat, ataupun kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak buat, tak adalah kita. Sama juga dengan semua perkara. Tuan je kan? Wujud kita ni harus saja. Kalau wujud Allah, hukum apa? Wajib. Kena pegang. Kita dah habis sifat wujud dah. Wajib. Maksudnya mesti kena ada. Tu maksud. Nak tunjuk beza wujud kita makhluk ni dengan wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak makna ataupun fungsi kalimah wajib dengan harus tadi? Kalau kita kata wujud Allah Subhanahu Wa Taala harus, betul ke salah? Salah. Sebab apa salah? Kalau kita kata wujud Allah tu harus saja, bermaksud Allah tu boleh ada pun boleh, tak ada pun boleh. Itu maksud harus. Harus ni maksud boleh. Boleh faham kan? Tak boleh. Wujud Allah wajib. Wajib kena ada, mesti. Akal tak boleh nak terima. Adapun wujud kita ni harus sahaja. Hukum harus je kan. Semua makhluk yang ada atas dunia ni harus sahaja, boleh saja Allah Subhanahu Wa Taala nak buat, adalah dia kan. Kalau tak buat, tak adalah dia. Bila kita tengok pada diri makhluk tu. Boleh faham situ kan? Kalau kita kata wujud kita ni wajib, wajib kena ada wujud kita, betul ke salah? Salah. Salah kat mana? Kalau orang tanya, nak suruh faham, kat mana salah? Kan? Salahnya, kalau kita kata makhluk ni, kita ni, kewujudan ada kita ni wajib kena ada, maksudnya Allah Subhanahu Taala mesti kena buat kita. Wajib ke makna mesti? Mesti kena buat. Nampak? Wajib ni akal tak boleh terima kalau tak ada. Jadi kena ada juga kalau kita letak wajib. Bila kita letak hukum wajib mesti kena buat, seolahnya ada satu kuasa yang kena tekan Allah. Kena buat juga orang ni. Kena buat juga makhluk. Boleh nampak? Nampak saya? Nampak kan? Jadi bila ada orang tekan, bila ada seolah macam arahan ke tekanan yang Allah SWT mesti kena buat, maksudnya Allah lemah. Dan sifat lemah, sifat kekurangan bagi Allah SWT atas Allah. Kan? Sebab apa? Sebab Allah SWT satu zat yang agung, terlepas daripada apa-apa tekanan. Dia boleh berdiri dengan sendiri, qiyamuhu binafsih kan, nanti selepas ni. Dan dia buat sesuatu dengan iradat, kehendak dia, dengan muafakat kudrah dia, kekuasaan Allah, dengan muafakat kehendak dia, dengan muafakat dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada tekanan siapa-siapa. Kan, barulah nampak kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita yakini. Boleh tuan-tuan kan? Kalau kita kata wajib, maksudnya Allah kena buat. Jadi seolah ada tekanan Allah mesti buat. Jadi lemahlah Allah Subhanahu. Tak boleh. Jadi hukum wajib itu tak boleh. Kita harus je. Makhluk ni harus je. Boleh. Jadi yang baharu ni, satu, dijadikan ada permulaan. Sebelum ni tak ada, dan selepas ni akan tak ada, akan matilah kita manusia ni kan, akan mati dan akan binasa lah maksudnya. Bila mati binasa. Dan bila ada sifat tu sifat makhluk yang harus, sifat yang tu tambah lagi satu sifat yang harus, dalam hukumnya harus, boleh, jadi adanya dan tiada, bolehnya. Sebab harus kan tuan Haji, boleh.
Dan tiap-tiap, sambung lagi, dan tiap-tiap yang harus ada dan tiada itu baharu. Balik kepada baharu juga, kan? Bila boleh ada, boleh tiada, boleh binasa, maka dia jadi harus. Dan harus ada dan tiada tadi, itu baharu, ialah sifat baharu maksud dia. Baharu ni makhluk lah. Boleh? Nanti lepas ni kita tengok makna baharu, makna makhluk. Dan baharu Allah Subhanahu wa ta'ala itu mustahil. Baharu mustahil. Sebab apa mustahil? Kerana telah sabit. Apa maksud sabit? Kerana telah tetap, telah kemas, telah terikat, kita dah ikat dengan akidah kita pada sifat kidamnya dulu Ta'ala, kan? Jadi sebab tu saya ulang tu, daripada wujud, kidam, sifat kidam tadi tu yang kita dah ikat kemah mesti kena kidam, kan? Dalil tadi kalau tak kidam, tak sedia kala akan jadi baru, bila baru tak boleh. Jadi macam kita lah makhluk, jadi lemah Allah, jadi mesti kidam. Yang kidam tu ambil sifat kidam yang telah kita sabit, kita yakin dalam hati kemah tu, letak dalam dalil baqa tadi. Boleh nampak tanya? Jadi dia berkesinambungan para ulama susun ni daripada wujud kidam. Kidam ni pula nanti akan diambil sebagai bukti untuk membuktikannya Allah tu kekal sedia kala. Boleh tanya? Boleh ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Telah sabit, kita sabit maksudnya kita dah pegang dah, kita dah yakin sungguh dah, kita dah ikat kemah dah akidah kita yang dalam mata hati kita, kita dah akal kita pun dah terima sungguh dah Allah tu kidam, tak boleh dah baharu, kena mesti sedia kala, kan? Jadi maka mustahil lah baru. Bila begitu maka sabitlah baqa, maka sabitlah, tetaplah, kejaplah, kemahlah ikat dalam mata hati kita, dalam akidah kita, Allah Subhanahu Taala tu mesti kena kekal, tak boleh tak kekal. Kalau tak kekal jadi macam makhluk. Dan apabila sabit, dah tetap, dah kemah, dah ikat sungguh, baqa kekalnya ada Allah Subhanahu Wa Taala, mustahillah binasanya. Habis. Boleh kan? Nampak tu kan tuan juga ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nampak flow dia tu kan? Habis itu kan? Yang keempat, boleh sambung sikit lagi kan? Yang keempat, samalah yang keempat pun makna dia apa? Dan sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Taala yang keempat, yang mesti diketahui oleh mukallaf satu persatu secara detail, ialah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Ini panjang sikit. Sifat ni, kalau sifat kidam dalil dia susah sikit, tapi kita tunjuk jalan yang senang tu kan. Susah yang daurah itu, yang berpusing, yang tasasul itu kita simpan dulu. Yang ni mukhalafah ni panjang sikit perbahasan dia. Mukhalafah tu kita baca dulu. Yang keempat yang wajib setiap mukallaf kena tahu, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Artinya apa? Erti terjemahan dulu. Maksud dia mukhalafatuhu bersalahan Tuhan Subhanahu wa ta'ala, ataupun berlainan oleh Tuhan Subhanahu wa ta'ala, kan? Lil hawadisi, bagi segala yang baharu, akan segala perkara yang baharu. Baru tu makhluk. Tu terjemahan dia, terjemahan sifat. Sekali lagi kan, mukhalafatuhu ta'ala artinya bersalahan, berlainan oleh Tuhan Subhanahu wa ta'ala, lil hawadisi, lil hawadis, bagi segala yang baru, ataupun akan segala perkara yang baru. Hawadis, perkara yang baru. Boleh kan?
Baca makna dulu. Dan maknanya tadi erti pengertian. Makna apa? Tuan kita huraikan lagi. Makna apa? Maknanya ketiadaan menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala bagi segala makhluk. Tak sama. Tu maksud dia. Apa maksud bersalahan? Apa maksud berlainan? Maksudnya ketiadaan menyamai. Apa dia? Tak sama, tak serupa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan siapa? Dengan segala makhluk. Boleh? Boleh kan? Okey, baik ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati. Sebelum pergi jauh, pertama sekali kita kena tahu dulu hawadis tu apa. Ni nak kena kenal ni. Hawadis kan. Hawadis tu hadis tak adalah baharu. Hadis ni satu, kalau banyak tu dia jadi hawadis. Dia bahasa Arab kan, bahasa Inggeris pun ada. Macam kalau satu perkara dia panggil apa, singular tu kan. Kalau banyak plural. Bahasa Arab pun ada hadis satu. Hawadis ni semua makhluk, ramai banyak ni, macam-macam makhluk dia panggil hawadis. Samalah makna dengan hadis. Okey. Makhluk ni ada 4 nama. Ada 4. Satu makhluk. Yang ni ada dalam bahasa Melayu. Ni nak kena faham ni. Nak kena faham makhluk. Makhluk. Bahasa Melayu pun kita ada makhluk. Apa maksud makhluk? Nanti lepas ni. Yang kedua, makhluk juga dipanggil alam dalam ilmu usuluddin. Kita sebut dulu kan, alam selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dipanggil alam. Alam termasuklah makhluk dan termasuklah alam-alam yang ada lah. Tak kira alam dunia ke, alam roh ke, alam jin ke, alam akhirat ke, semua tu makhluk semua. Makhluk semua. Kan, walaupun kita tak nampak, alam akhirat sana syurga makhluk juga kan. Alam apa lagi, alam ghaib kita katakan, alam jin kan makhluk juga. Alam para malaikat kita tak nampak, makhluk juga. Tu alam. Jadi satu dipanggil makhluk, satu dipanggil alam. Sama, alam dengan makhluk sama. Secara umumnya sama. Kan. Yang ketiga dipanggil alam ni pun ada dalam bahasa Melayu. Alam ni pun ada juga dalam bahasa Melayu kita. Kita panggil alam juga kan. Cuma mungkin dari segi makna tu tak meluas sebagaimana dalam usuluddin kan. Alam mungkin tak meluas sangat sebagaimana usuluddin. Yang ketiga dipanggil mungkin. Ni jarang ni bahasa Arab ni. Mungkin dia panggil, mungkinat. Makhluk juga. Mungkinat makhluk juga. Yang ni tak ada, ni bahasa Arab. Satu lagi apa? Hadis baharu. Hadis ataupun hawadis. Mukhalafatuhu lil hawadis. Hadis baru. Nama hadis baharu, nama alam, nama makhluk, nama mungkin, semua makhluk. Makna sama juga. Ada sebut kat sini. Sini tak ada, dalam kitab lain lah. Semua makhluk, makhluk semua. Beza kat mana? Sekarang ni nak tengok beza. Beza kat mana? Beza dia mengikut cara kita nak faham, kita nak ambil iktibar kat mana. Contoh makhluk. Kenapa dipanggil makhluk? Makhluk maksudnya dicipta kan. Dalam bahasa Arab kan, walaupun ada dalam bahasa Melayu makhluk kan, tapi diambil daripada bahasa Arab. Bahasa Arab maksudnya dicipta. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sebut dalam Quran kan. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut banyak dalam Quran. Allahul ladzi khalaqa. Pernah jumpa kan perkataan khalaqa?
Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Khalaqa. Yang tu maksudnya khalaqa, mencipta. Yang dicipta makhluk nama dia. Boleh tuan haji? Boleh nampak. Wallahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan semua perkara. Innallaha khalaqakum wa ma taf'alun. Boleh kan tu? Bila kita tengok yang makhluk ni dari sudut penciptaan, dicipta, maka dipanggil makhluk. Satu. Boleh pegang situ kan Tuan Haji? Yang kedua, alam. Kenapa panggil alam? Alam ni menjadi makna dia menjadi satu tanda, alamat. Kita sebut alamat dalam bahasa Melayu kan. Menjadi satu tanda. Tanda apa? Tanda kebesaran Allah. Tanda kewujudan Allah. Tanda keagungan Allah. Boleh. Bila makhluk kita tengok dari sudut pandang tanda keagungan Allah, kebesaran Allah, tanda apa? Kekuasaan Allah, dengan tanda nampak, tengok makhluk nampak tanda kebesaran Allah, tengok makhluk nampak keagungan Allah. Mengikut iman lah, iman masing-masing kan. Maka sesuai pada masa tu dinamakan alam. Boleh nampak tu aja. Kullu ma siwallah. Alam ni kullu ma siwallah. Semua perkara selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dipanggil alam. Boleh. Yang kedua, yang ketiga, mungkin. Mungkin maksud dia harus boleh jadi ada dan boleh jadi tak ada. Dipanggil mungkin. Makhluk juga samalah. Sama, contoh dia samalah kan. Kalau tisu ni makhluk kan, tisu ni juga alam. Tisu ni juga mungkin boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Dan tisu ni juga boleh dipanggil hadis, benda baru. Kenapa panggil hadis benda baru? Sebab sebelum ni tak ada, sekarang ada, dan ada permulaan, lepas ni akan binasa. Dipanggil hadis. Boleh nampak perbezaan tu aja. Dari segi secara umumnya, makhluk, alam, mungkin dengan hadis sama, maknanya semua makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang beza cara kita tengok je, kan. Bila tengok dari segi penciptaan makhluk lah, tengok dari segi yang sebelum ni ada, sekarang ni ada dan akan binasa, jadi hadis. Tengok yang ni boleh jadi ada, hukum dia harus boleh jadi ada dan boleh jadi tak ada, mungkin. Tengok apa lagi satu? Alam. Tengok tisu ni sebagai tanda satu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia alam. Boleh faham situ? Dan Allah Subhanahu Wa Taala tak sama semua. Situ nak point dia, nak pegang akidah. Tak sama tuan. Boleh? Tak sama. Tak sama dengan alam. Walaupun alam yang kita tak nampak, gaib kan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun kita tak nampak atas dunia, tak sama dengan alam yang kita tak nampak tu. Situ nak akidah dia. Tak boleh kata sama kan. Di luar alam ke di dalam alam, tak boleh. Itu sifat makhluk. Apatah lagi nak kata yang harus boleh jadi ada tak ada, tak boleh macam tu juga. Tu sifat makhluk. Allah tak sama, mukhalafah. Makhluk diciptakan lagilah tak sama, sebab Allah yang menciptakan. Allah khaliq. Kan. Satu lagi, makhluk mungkin, alam hadis. Hadis lagilah tak boleh. Boleh situ kan? Boleh. Ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah, tak sama, bersalahan. Boleh faham dah situ kan? Boleh faham kan? Sedar yang kita ni makhluk, satu kita diciptakan kan. Kita ni juga alam, sebagai tanda kebesaran Allah pada diri kita ada. Kan? Allah sebut dalam Quran, afala tubsirun wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tak tengok ke?
ada tanda kebesaran aku. Allah sebut kat situ kita jadi alam sebab jadi tanda kebesaran Allah. Kan? Kita ni kan. Kita ni juga harus jadi mungkin. Boleh jadi ada, boleh tak jadi ada. Kan kalau Allah nak buat ada kita. Kalau tak ada, tak adalah. Dan boleh binasa lepas ni. Boleh mati. Nak tunjuk kedhaifan kita lah di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu akidah kan, nak pasak untuk tunjuk lebih rasa kehambaan kita lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga apa lagi, makhluk mungkin alam hadis. Hadis kita juga diciptakan yang sebelum ni kita tak ada pun, dan selepas ni kita akan mati bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis. Boleh situ kan? Ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Habis, nampak dah situ kan? Okey. Perkara kedua, sebelum pergi jauh lagi, kena faham dulu tajuk kan. Kita dah faham dah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan, berlainan, tak sama Tuhan Subhanahu Wa Taala dengan segala yang baru. Yang baru tu semua sekali, yang baru, yang alam, yang makhluk, yang mungkin, semua tak sama. Habis itu, yang kedua, perkara yang kedua yang kita perlu faham, tak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti akan diterangkanlah bawah ni. Cuma kat sini kita ambil dulu. Kita tak sempat ni nak baca kat bawah. Kita nak isyak dah kan. Nak isyak kan. Isyak 8 berapa tak? 20. Yang kedua, kedahazan. Yang kedua, bila sebut tak sama Allah Subhanahu Wa Taala, ada 3 perkara. Ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati yang kita kena pegang sungguh. Pertama, tak sama dari segi zat Allah Subhanahu Wa Taala. Zat Allah tak sama. Tak sama langsung dengan makhluk. Dari segi wajah pun nanti dia sebut kat belakang. Yang kedua, tak sama dari segi sifat. Sifat tak sama. Sifat kita tak sama, lain kan. Kalau ada orang mensifatkan Allah sebagaimana makhluk, terbatal dia. Terbatal perkataan fakta tadi. Yang kedua, tak sama dari segi perbuatan. Zat, sifat dan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni kita kena yakin sungguh. Kena pasak sungguh akidah. 3 ni tak sama semua. Dari segi zat pun tak sama, dari segi sifat pun tak sama, dan dari segi perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tuan je ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dah insya. Insya pukul berapa tuan je? 8.27 kan? 27 minit lagi. Boleh kan situ? Sikit lagi. Tak sama daripada dari segi sifat, dari segi zat, sifat dan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baca. Dan maknanya ketiadaan menyamai Allah Taala bagi segala makhluk. Tak sama, tak menyamai, tak serupa Allah Subhanahu Wa Taala bagi segala makhluk, hawadith, mungkin, alam, semua tak sama. Dari segi mana? Zat. Situ kena tulis situ tu kan. Zat, sifat dan perbuatan. Dan jika pada satu wajah sekalipun, walaupun dari satu sudut pun tak sama. Satu wajah maksudnya dari satu jalan pun tak sama, dari satu bentuk pun tak sama, dari satu segi pun tak sama, sekalipun. Maksudnya sikit pun tak sama. Boleh ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nanti belakang ni tuan kitab kata syaitan syaitan ada ni. Ada dengan kita kan. Tuan kitab sebut dan ulama-ulama tasawuf sebut, bila orang belajar sifat mukhalafatuhu lil hawadis, dia paling tak suka. Dia paling tak suka tuan. Dia tak nak kita ni
faham sungguh sifat ni. Kan tuan ni? Dia tak nak. Dia nak syaitan ni dia nak kita jadi kesamaran, menyifatkan sifat makhluk sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya sebab apa? Salah satunya esok-esok ketika mana nak kiamat Dajjal datang kan, akan mengaku Tuhan. Masa tu orang yang tak belajar akidah, tak faham mukhalafah, dia akan ikut. Sebab dia tak ada pegangan pasak akidah mukhalafah. Nanti sebab kita ni sebut belakang. Kan ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita ni kan Imam Ghazali rahimahullah sebut dalam kitab Minhajul Abidin. Kita ni kalau nak lawan syaitan tak boleh kan. Kita ni kalau syaitan masuk habis. Syaitan masuk habis tuan kan. Sebab tu Nabi SAW ajar doa. Kena baca sungguh doa. Setiap pergerakan ada doa kan. Nak makan pun ada doa, nak pakai baju, nak masuk tandas. Salah satu hikmah dia nak berlindung daripada syaitan. Dengan doa tu mudah-mudahan syaitan tak masuk. Kalau syaitan masuk habis kita. Habis tu aja. Kita tak mampu nak lawan. Kita tak mampu. Kalau syaitan masuk habis. Nak solat baca doa minta ajaran. Kalau tak khusyuk kita solat. Imam Ghazali rahimahullah sebut kan dalam Minhajul Abidin, syaitan ni dia marah ni, sebut cara dia kan. Syaitan, Imam Ghazali sebut cara dia nak goda orang ada 7 plan. 7 planning kan. 7. Tak boleh plan ni, plan B, plan C. Kita orang paling bijak sekali, katalah CEO syarikat kan, buat satu perancangan, buat satu program apa, setakat plan A, B je tuan je. A, B kan, C tak ada dah sampai D, E, F apa kan. Kalau tak jadi plan B. Syaitan ada 7. Buka kitab Minhajul Abidin. Dalam 7 planning tu, satu je dia kata tak payah buat. Yang lain semua dia suruh buat. Syaitan buat. Tu. Buat. Oh, takut kalau bacalah buku Imam Ghazali, kitab kan, belajarlah tasawuf kan. Imam Al-Ghazali rahimahullah satu je. Imam Ghazali kata, kamu jangan rasa iman kamu kuat nak lawan syaitan, lebih hebat lagi. Kalau iblis lagi lah kan. Iblis dulu sebelum dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala tu, dia ketua kan. Dia dari kalangan jin dan ibadah dia malaikat pun tabik. Ibadah dia kan. Tu je, satu je. Syaitan kata tak payah buat. Kalau tak jadi orang buat juga kebaikan, ada 6 lagi planning dia nak menghancurkan juga ibadah. Kan? Sama juga ni akidah ni. Kan akidah, kalau orang nak datang belajar akidah, paling dia tak suka. Paling dia tak nak orang kenal Allah Subhanahu wa taala. Tambah-tambah mukhalafah ni. Sifat mukhalafah. Nanti tuan kita sebut belakang ni. Ya. Sebab apa dia tak nak? Dia tak nak orang kenal Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau boleh dia nak orang tu dalam keyakinan hati, akidah hati seseorang tu mentashbihkan ataupun menyamakan sifat makhluk dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tuan kan, belajar sungguhlah kan. Sama-samalah kita bermuzakarah sungguh biar kita kenal sungguh Allah Subhanahu wa taala, khusus dalam bab mukhalafah. Mukhalafah tak sama langsung tak sama. Kena bersihkan sungguh sifat Allah Subhanahu, wajah segala pun. Kerana dah azan dah kot. Dan kerana segala yang baru ini tiada sunyi ia daripada bahawa ada ia jauhar atau ada ia arad. Tu perlu penjelasan lah. Kerana sifat baru ni
tiada sunyi ia daripada bahawa ia jauhar jirim yang tu menafikan zat Allah Subhanahu Wa Taala sama dengan makhluk, dan ada ia arak sifat itu menafikan sifat Allah Subhanahu Wa Taala sama dengan sifat makhluk, tak sama. InsyaAllah di pertemuan akan datanglah, insyaAllah mudah-mudahan apa yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang terkurang itu hanyalah kelemahan kita sebagai seorang hamba. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. تُوبَنَا إِلَى اللَّهِ وَرَجَعْنَا إِلَى اللَّهِ